Saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa masjid ini di atas usaha keras kalian untuk mu'imarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, terus kita masuk pada bicara kita malam ini. Pada pertemuan lalu, bicara kita terhenti saat kita berbicara merenung pada ungkapan pengarang, al-ilmu tariqul iman, ilmu menjadi jalan untuk kita beriman. Di sana pengarang telah menukilkan kepada kita bersesuaian bicara kita dalam kitab Al-Iman yang diketuai pengarangannya oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullah ta'ala. Beriman kepada Allah. Adakah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya diwajibkan kepada kita? Dalam erti katanya, mereka yang tidak beriman tidak diwajibkan kepada mereka untuk beriman. Adakah kita penganut agama Islam sahaja yang wajib untuk beriman? Manakala selain daripada penganut agama yang lain tidak diwajibkan kepada mereka untuk beriman. Pengarang menukilkan bicaranya, al-iman billahi ta'ala wajibun 'alal insan. Beriman kepada Allah Ta'ala menjadi kewajipan ke atas manusia. Kita tertarik dengan bicara pengarang di sini, yang mana pengarang menyatakan kepada kita beriman kepada Allah menjadi kewajipan ke atas manusia. Ungkapan ini adalah ungkapan yang umum. Bila sebut dia adalah seorang manusia, apa jua bangsanya, apa jua agamanya, wajib dia beriman kepada Allah. Apa yang dipegang oleh pengarang di sini? Ianya mempunyai asas, merujuk kepada penciptaan syurga dan juga neraka, yang mana syurga hanya dimasuki oleh mereka yang beriman. Syurga hanya dimasuki oleh mereka yang beriman. Jika tidak, kerana syarat iman adalah kunci utama penghuni syurga, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggariskan tentang iman? Petikan daripada suratul Baqarah ayat 25, muka surat yang kelima, juzuk pertama. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berilah khabar gembira kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, sesungguhnya bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita syarat penghuni syurga mesti beriman. Jadi pengarang mengaitkan iman itu wajib, kerana seorang yang tidak beriman akan masuk ke dalam neraka. Penghuni syurga hanya terdiri dari kalangan mereka yang beriman. Jadi bicara pengarang di sini, kita katakan ianya mempunyai asas, iaitu beriman bukan hanya diwajibkan kepada orang Melayu, bukan hanya diwajibkan kepada penganut agama Islam, bahkan beriman diwajibkan ke atas setiap manusia. Buktinya atas kewujudan syurga dan juga neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang perihal mereka yang kufur kepadanya. Petikan daripada suratul Bayyinah juzuk 30 pada ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya mereka yang kafir terdiri dari kalangan ahli kitab dan juga musyrikin. Mereka berada di dalam neraka, berkekalan di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk penciptaan. Jadi melihat ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang
tempat kembalinya mereka yang kufur. Secara tidak langsung menunjukkan kepada kita beriman adalah satu kewajipan, bukan pilihan. Kemudian pengarang mengajak kita berfikir. Ini secara biasa tuan-tuan kaedah yang digunakan oleh pengarang. Seringkali pengarang menekankan kepada kita untuk berfikir dengan akal yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti berfikir. Idza tafakkara al-insanu qalilan sayajidu anna Allah alladhi khalaqahu qad a'tahu adawatin yata'allamu biha sairul ulumi ad-diniyyati wa dunyawiyyati wa bighairiha la yumkinuhu an yaktasiba syai'an min 'ilm. Apabila manusia itu berfikir sejenak, semestinya ia mendapati sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakannya. Sesungguhnya dialah yang telah mengurniakan kepadanya fungsi panca indera. Dengannya ia dapat mempelajari segala ilmu yang berkaitan dengan agama dan juga dunia. Dan dengan ketiadaannya tidak mungkin ia mengecapi sesuatu pun melainkan dengannya. Okey. Ini telah kita nyatakan dahulu tuan-tuan. Iaitu pengarang mengajak kita untuk kita merenung fungsi panca indera yang telah diciptakan oleh Allah. Penglihatan saya, penglihatan tuan-tuan, penglihatan ibu-ibu. Pendengaran saya, pendengaran tuan-tuan, pendengaran ibu-ibu. Akal saya, akal tuan-tuan, akal ibu-ibu, akal mereka yang berada di rumah. Semuanya adalah kurniaan Allah. Dengan fungsi panca indera itu, alhamdulillah kita adalah sikit ilmu. Tuan-tuan, kita bayangkan sekiranya kita tidak ada penglihatan, kita tidak ada pendengaran, kita tidak ada akal, tuan-tuan, rasa-rasa kita di sini kepada hari ini? Tak, tuan-tuan. Siapa yang mengurniakan penglihatan? Siapa yang mengurniakan pendengaran? Siapa yang mengurniakan akal? Allah. Yang mana pengarang mengaitkan panca indera itu ianya menjadi fungsi utama kita memperoleh ilmu. Dengan ketiadaan fungsi panca indera, tuan-tuan, tak ada apa kita. Jadi pengarang ingin mengaitkan kepada kita ilmu yang kita perolehi, sama ada ilmu dunia, ilmu agama, tuan, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya fungsi panca indera yang telah dikurniakan oleh Allah. Ada mereka yang ada otak tapi tidak ada akal, tuan-tuan. Ada mereka yang ada mata tapi tidak ada penglihatan. Ada mereka yang ada telinga tetapi tidak ada pendengaran. Allah kurniakan kepada kita dengan fungsi panca indera tadi, kita dapat mempelajari ilmu. Pengarang ingin mengajak kita untuk kita merenung. Yang mana ilmu kita ini, tuan-tuan, sikit. Bahkan ianya adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menabik dada. Dengan kehebatan yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini kepada kita, tuan, semuanya datang daripada Allah. Bila kita renung, semua yang kita miliki hari ini, betul juga, dengan sebab ilmu lah kita adalah sikit-sikit. Sekiranya tidak dengan punca fungsi panca indera, tak ada apa kita. Tuan-tuan, kita tidak menafikan sumbangan guru-guru. Kan mereka di antara sebab dan juga musabab kita dapat ilmu, betul. Tapi kena ingat, fungsi panca indera itu adalah kurniaan Allah. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pernah melihat billboard. Dan saya melihat, tuan-tuan, boleh kita kata cukup banyak billboard yang terdapat di Plus. Di antara billboard yang menarik pandangan saya, tuan-tuan, iaitu billboard tertera di situ gambar dan juga perkataan dan juga laman web. Tuan-tuan, gambar seorang individu. Manakala perkataan yang tertera di situ berjaya pandaikan 10,000 orang. Dalam billboard yang lain puluhan ribu orang.
kemudian laman web yang disediakan. Kita faham, merujuk kepada billboard itu melalui program yang diusahakan oleh mereka atas talian. Guru yang disediakan oleh mereka berjaya memandaikan puluhan ribu orang. Tuan-tuan, kita lupa Allah yang beri. Dengan ada sedikit kelebihan pada kita, baik daripada segi program yang kita sediakan, kita lupa kepandaian itu adalah kurniaan Allah. Kita lupa panca indera itu adalah kurniaan Allah. Akal itu kurniaan Allah. Kita lupa. Kita sangka kita yang memberi kepandaian. Tuan, cuba kita beri kepada mereka yang berjaya memandaikan puluhan ribu umat tadi. Seorang yang tidak ada akal, dia mampu ke tak, tuan-tuan, untuk memandaikan? Tak mampu. Sebab itu janganlah, maaf, ianya adalah berlebih-lebihan. Tetapi itulah strategi kami punya bisnes, betul. Tapi jangan kita lupa melihat kepada ungkapan itu. Bila orang sekali baca, orang tahu, mereka punya program boleh memberi kepandaian. Itu yang orang faham. Kita lupa Allah yang memberi. Kita lupa Allah yang mengurniakan akal. Maksudnya ungkapan begitu tidak sepatutnya. Betul, ia tidak sepatutnya. Yang membuatkan kita semakin hari semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa siapa yang mencipta kita, lupa siapa yang mengurniakan akal kepada kita, melihat kepada apa yang seringkali kita lihat itu. Okey, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, petikan daripada surah An-Nahl juzuk 14 ayat 78. Kita lihat ayat ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dan Allah yang telah mengeluarkan kalian daripada perut-perut ibu kalian, sedang kalian tidak mengetahui sesuatu pun, tak tahu apa. Bila saya, tuan-tuan, ibu-ibu, dahulu kita dilahirkan, kita tak tahu apa. Pasir pun kita kutip, mainan pun kita gigit, tak tahu apa. Dan dia telah menciptakan kepada kalian, menjadikan kepada kalian pendengaran, penglihatan. Kita lihat Allah sebut, Allah berfirman melalui fungsi panca indera. Asalnya kita tak tahu apa. Kemudian Allah menjadikan kepada kita, menciptakan kita itu dengan pendengaran, penglihatan. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Allah kaitkan dengan syukur. Bila Allah sebut dengan syukur, maknanya kita memerlukan kepada penghayatan. Kita perlu rujuk, kenang semula, bangkit asal kita dulu macam mana. Dengan fungsi panca indera itu, tuan-tuan, kita tahu serba sedikit. Mudah-mudahan kita bersyukur. Manakala pengarang mengaitkan kepada kita kaedah cara untuk kita bersyukur, merujuk ayat di atas, iaitu dengan bicara pengarang, tuan-tuan, wa min awwali syukrihi subhanahu an nastakhdima adawati ilm allati wahabana iyyaha fil ilmi bih. Dan yang paling utama sebagai mensyukuri Subhanahu wa ta'ala ialah Allah kurniakan kepada kita akal, pendengaran, penglihatan. Cara untuk kita bersyukur, sepatutnya yang paling utama, kita menggunakan fungsi panca indera tadi untuk mengenalinya. Yang mana ia telah mengurniakan kepada kita akal, sepatutnya akal itu kita nak kenal Allah dulu. Yang mana Allah telah mengurniakan kepada kita penglihatan, sepatutnya dengan penglihatan itu kita nak kenal Allah dulu, sebagai satu tanda berterima kasih. Kejap, nak tanya, syukur dengan terima kasih itu sama ke? Sama, tuan-tuan. Syukur, itu pun bahasa Melayu juga, betul. Terima kasih pun bahasa Melayu juga. Dalam bahasa Arab syukur, maksud bila sebut syukur-syukur ni, maksudnya kita berterima kasih. Saya bersyukur sangat-sangat kepada Allah. Maksudnya saya berterima kasih sangat-sangat kepada Allah. Syukur artinya terima kasih. Syukur yang banyak Tuan Haji, maksudnya terima kasih yang banyak Tuan Haji bantu saya tengah susah, Tuan Haji bantu. Jadi pengarang mengaitkan syukur itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berterima kasih kepada Allah. Selayaknya kita menggunakan fungsi panca indera itu untuk mengenali pencipta terlebih dahulu. Okey. Kemudian, tuan-tuan,
kita juga tertarik dengan bicara pengarang, yang mana pengarang mengaitkan kepada kita ilmu menjadi jalan untuk beriman. Yalah, tidak ada siapa di kalangan kita yang ingin beriman hanya gitu-gitu, tak. Sebaliknya, kita ingin beriman kepada Allah. Kami ingin beriman kepada Allah berpaksikan kepada ilmu. Kami ingin berbeza. Kami tak nak seperti mana orang lain. Di sini kata pengarang, tuan-tuan, wa idza arada al-insanu imanan sahihan fa alayhi bil 'ilm. Dan sekiranya manusia itu menginginkan iman yang betul, maka ke atasnya mesti mempunyai ilmu. Betul, kita setuju. Kita nak iman kita betul, betul, kita kena ada ilmu. Tak ada ilmu, macam mana kita nak tahu iman kita betul ataupun tidak? Kemudian pengarang juga mengaitkan masalah besar, iaitu merujuk kepada imanul muqallid. Kita beriman hanya dengan sebab mengikut-ikut. Kita beriman dengan sebab mengikut seseorang individu. Haji, kenapa Haji beriman? Saya ni, ayah saya dulu imam di kampung. Tuan-tuan, Haji, takkan itu je. Haji, kenapa Haji beriman? Saya ni, mak saya guru Quran di kampung. Takkan itu saja. Makcik, kenapa makcik beriman? Saya ni, ayah saya Bilal di kampung. Makcik, kenapa makcik beriman? Saya ni keturunan alim ulama. Takkan itu sahaja kita beriman? Takkan itu sahaja? Jadi kata pengarang di sini, tuan-tuan, dzalika li'anna al-iman al-muqallid li ghairihi sur'ana ma yahtazzu 'inda awwal syubhatin wa 'inda awwal imtihan. 'Inda awwal imtihanin wa 'inda awwal syubhah. Demikian itu kerana sesungguhnya iman dengan sebab ikut-ikut. Dia tak beriman pun di atas ilmu. Dia beriman dengan sebab ikut. Cepat goyah apabila ia diuji dengan awal ujian dan dengan awal syubhah saat dia berhadapan dengan ujian. Tuan-tuan, apa yang dibicarakan oleh pengarang di sini adalah realiti. Maksudnya, sekiranya kita beriman dengan sebab follow orang lain, bukan dengan sebab ilmu kita, apabila kita diuji, kita akan berhadapan dengan masalah besar. Ya, kita akan berhadapan dengan masalah besar. Tuan-tuan, ibu-ibu, mungkin kita pernah disajikan dengan video pendek. Saya pernah melihat video itu. Video yang berbicara satu temu ramah ke atas salah seorang pengikut Rasul Melayu. Jadi temu ramah wartawan ke atas seorang makcik, yang mana makcik itu adalah seorang di antara pengikut Rasul Melayu itu, tentang Rasul Melayu. Jadi apa kata makcik itu? Mungkin tuan-tuan pernah melihat video tersebut. Kata makcik itu, bagi kami dia adalah Rasul kami. Tuan-tuan, korang ni mana Rasul korang? Tuan-tuan, kita nak kata apa? Jadi apa yang dibangkitkan oleh pengarang? Realiti, tuan-tuan. Realiti. Apa yang dinyatakan oleh pengarang, terdapat mereka yang beriman hanya dengan sebab ikut-ikut, bukan dengan ilmu. Betul, realiti. Sedangkan kita sedia maklum, tuan-tuan, kaedah mana-mana dakwaan bahawasanya ia adalah seorang rasul ataupun nabi selepas kewafatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawasanya dia adalah seorang pendusta. Kaedah ni sedia kita maklum. Mana-mana dakwaan yang muncul mengaku dirinya adalah seorang nabi ataupun rasul selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawasanya dia adalah seorang penipu. Kita tahu kaedah tu, tuan-tuan. Maknanya tak kiralah datang pada mana dia kata dia nabi, dia kata dia rasul, kita tahu dia adalah seorang pendusta. Tetapi tidak bagi mereka tadi, tuan-tuan. Maksudnya apa yang dibangkitkan oleh pengarang, itu realiti yang kita lihat hari ini, tuan-tuan. Realiti yang kita saksikan, wujud golongan yang dibangkitkan oleh pengarang di sini. Okey. Pengarang memuatkan
bicaranya melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Petikan daripada suratul Hajj ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun yatma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika wal khusran mubin. Dan di antara manusia, mereka yang menyembah Allah di tepian, maka sekiranya kebaikan yang dikecapi olehnya, dia tenang dengannya. Ialah bila dia dapat satu kebaikan, dia tenang, relax, tak ada ujian. Dan sekiranya suatu ujian yang menimpanya, dia berhadapan dengan ujian, tuan-tuan, semestinya ia berpaling di atas mukanya, kembali semula, tuan-tuan. Maksud berpaling di sini iaitu daripada iman kepada sebaliknya. Rugilah ia di dunia dan juga di akhirat. Demikian itu ia berada di dalam kerugian yang nyata. Kita lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kepada kefahaman kita mengenai mereka yang menyembah Allah, yang mana iman itu hanya di tepian sahaja. Sekiranya dia berhadapan dengan kebaikan, dia tenang. Dan sekiranya ia diuji, tuan-tuan, apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku, tuan-tuan, bila dia diuji? Kita bayangkan, iman di tepian. Bila tak ada ujian, tenang, relax, tenang dia di situ. Tetapi apabila terdapat sedikit je goncangan, tuan-tuan, sedikit sahaja, inqalaba ala wajhihi, tuan-tuan, terbalik dia. Rugilah ia di dunia dan juga di akhirat. Demikian itu ia berada di dalam kerugian yang nyata. Perumpamaan mudah daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza, tuan-tuan, iman kita berada di tengah. Setakat goncang sikit-sikit tu, tuan-tuan, tak ada masalah. Goncangan kuat pun tak ada masalah, tuan-tuan. Berbeza jika dibandingkan dengan iman mereka yang berada di tepian tadi. Hanya dengan ujian itu, tuan-tuan, mereka percaya. Seperti mana contoh yang kita nyatakan tadi, mereka percaya dengan apa yang didakwa oleh seorang individu itu. Okey. Kemudian, bila kita berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, yang mana bicara kita terhenti saat kita ingin masuk berbicara merujuk kepada kaedah, berpaksikan kepada akal untuk mengenali pencipta. Tuan-tuan, kenapa pengarang mengajak kita untuk menggunakan akal? Tuan-tuan, sedia kita maklum, kita wajib beriman dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ini kita sepakat. Jadi kenapa pengarang ingin mengaitkan akal? Kenapa pengarang ingin mengajak kita menggunakan akal untuk mengenali pencipta? Tak boleh ke dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah? Kita tidak nafikan, tuan-tuan. Itu sudah memadai. Contoh, sekiranya kita berhadapan dengan bukan Islam yang tidak mempercayai Al-Quran dan juga sunnah, bagaimana untuk kita memberi keyakinan kepada mereka bahawasanya Allah yang kami sembah itu ada? Maknanya kena guna akal juga, semestinya, tuan-tuan. Jadi pengarang ingin mendekatkan kepada kefahaman kita, berpaksikan kepada akal. Terlebih dahulu pengarang memulakan kaedah yang pertama. Al-qa'idatul ula, al-'adamu la yakhluqu syai'a. Okay, sekarang semua kita yakin Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ini prinsip iman kita, tuan-tuan. Setiap mereka yang meluk agama Islam, mereka yakin Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Maksud daripada kaedah ini ketiadaan, sesuatu yang tidak ada. Tidak mungkin ia menciptakan sesuatu. Ini bertepatan dengan prinsip iman kita. Kaedah ini menyatakan ketiadaan sesuatu, dia tidak menciptakan. Betul. Sekiranya dia tidak ada, bagaimana dia mencipta?
Manakala kami penganut agama Islam, kami meyakini alam ini adalah ciptaannya. Oleh itu, kami meyakini atas kewujudannya. Timbul persoalan. Kejap. Kalian beriman kepada sesuatu yang tidak dilihat oleh kalian. Kalian menyembah Allah yang kalian tidak melihat. Bagaimana kalian meyakini dialah yang menciptakan alam ini? Okey, kami penganut agama Islam begini. Yang pertama, kami meyakini atas kewujudannya walaupun kami tidak pernah melihatnya. Ini prinsip iman kami. Prinsip iman kita, yang mana kita beriman kepada Allah, kita tak pernah tengok pun Allah. Tak ada seorang pun pernah tengok Allah. Dan kita yakin atas kewujudannya. Ini prinsip iman kami. Yang kedua, kalian menyatakan yang mana kami menyembah sesuatu yang kami tidak melihatnya. Yang mana kalian mengaitkan dengan akal sesuatu yang tidak dilihat, menunjukkan atas ketiadaannya. Sebaliknya bagi kami, bukan setiap sesuatu yang tidak pernah dilihat ianya tidak ada. Bahkan di sana terdapat sesuatu yang tidak pernah dilihat ianya ada. Kalian menyatakan melalui logik akal sesuatu yang tidak lihat tak ada. Tetapi tak, bagi kami bukan setiap sesuatu yang tidak pernah dilihat ianya tidak ada. Bahkan di sana terdapat sesuatu yang tidak pernah dilihat ianya ada. Ianya berbeza dengan kalian. Kalian kata satu yang tak pernah tengok tak ada. Terus kami menyatakan begini, bukan setiap sesuatu yang tidak pernah dilihat tidak ada. Maksudnya kami juga menggunakan akal. Kami juga berfikir dengan akal. Bahkan bukan setiap sesuatu yang tidak pernah dilihat ianya tidak ada. Ini juga pegangan kami. Apa maksud tu? Apa maksud tuan-tuan, ibu-ibu? Apa maksud bicara di atas? Bukan setiap sesuatu yang tidak pernah dilihat ianya tidak ada. Bahkan di sana terdapat sesuatu yang tidak pernah dilihat ianya ada. Tuan-tuan perhatikan tuan-tuan, apa yang menggerakkan tisu ini? Ini untuk kalian. Yang mana kalian melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat ianya tidak ada, menggunakan logik akal. Okey, sekarang kita ingin gunakan logik akal sebab kalian berpegang dengan akal. Apa yang menggerakkan tisu ini? Yang menggerakkan tisu ini adalah angin. Okey, kalian berkata yang menggerakkan tisu ini adalah angin. Adakah kalian pernah melihat angin? Sebab kalian kata tadi sesuatu yang tidak pernah dilihat ia yang tidak ada. Sekarang kalian berkata yang menggerakkan tisu ini adalah angin. Sebenarnya apa yang kalian katakan itu bertentangan dengan kepercayaan kalian. Kalian percaya yang menggerakkan ini adalah angin. Kalian pun tak pernah tengok angin. Tuan-tuan, angin tidak ada seorang manusia pun pernah melihatnya. Lemahnya kita tuan-tuan, kita rasa atas kewujudan angin, tak pernah kita tengok angin. Tak terhenti di situ. Okey, ini adalah sesuatu yang dipercayai oleh setiap penganut agama-agama. Bahkan mereka yang tidak beragama, ateis, juga mempercayai mengenai ini. Apa tu? Ruh. Ruh tuan-tuan, seorang manusia tidak pernah melihat. Tapi tuan-tuan cubalah tanya kawan-kawan kita yang bukan Islam, kawan-kawan kita ada yang tidak beragama, cuba tanya kepadanya tentang ruh. Tuan-tuan, mereka percaya. Kenapa mereka percaya? Kenapa kalian percaya sedangkan kalian berkata sesuatu yang tidak pernah dilihat tidak ada? Kalian mempercayai atas kewujudan ruh sedangkan kalian tidak pernah melihat. Maaf kami sebut, sebenarnya apa yang kalian ucapkan itu tidak bertepatan dengan apa yang kalian pegang. Sebab itu daripada awal lagi kami kata,
bukan setiap sesuatu yang tidak pernah dilihat ia yang tidak ada. Bahkan di sana terdapat sesuatu yang tidak pernah dilihat ianya ada. Itu di antara contoh yang boleh kami berikan. Tuan-tuan, akal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat di antara fungsi panca indera yang paling utama. Akal adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Bahkan sehingga hari ini tuan-tuan, perselisihan yang panjang mengenai kedudukan akal. Akal itu berpusat di mana? Di otak ke di jantung? Tuan-tuan, kenapa ianya berlaku perselisihan? Kerana ianya tidak dilihat. Bicara pengarang di sini, bersesuaian kaedah yang pertama itu. Sesuatu yang tidak ada, ia tidak menciptakan sesuatu. Kami yakin atas kewujudannya dan kami yakin dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Okey. Kata pengarang, adanya, yakni adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melihat kepada makhluk, tuan-tuan. Idza ta'ammalna fil makhluqati allati tuladu fi kulli yawmin min insanin wa hayawanin wa nabatin wa tafakkarna fi kulli ma yahduthu fil wujudi min riyahi wa amtarin wa laylin wa naharin wa nadharna ila ma yajri fi kulli hin. Bila kita merenung pada penciptaan yang wujud saban hari, bila kita berfikir sejenak, tuan-tuan, apa yang ada, apa yang wujud setiap hari, sama ada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, dan saat kita berfikir apa yang wujud, sama ada angin, hujan, malam, siang, dan saat kita melihat dan berfikir pada setiap sesuatu, tuan-tuan, kenapa pengarang menyatakan kepada kita tentang makhluk-makhluk tadi? Tuan-tuan, cuba kita fikir. Pohon, pokok, sebelum kita melihat ianya membesar, dia datang daripada benih yang kecil, yang mana sebelum kewujudan benih tersebut, tuan-tuan, mungkin pohon sebelumnya juga telah pun mati benih, kemudian tumbuh pohon semula. Kemudian bila kita fikir tentang angin, kita berfikir tentang makhluk. Kenapa pengarang menekankan kepada kita untuk berfikir? Dan seperti yang biasa, bila pengarang berbicara dan mengajak kita untuk berfikir, dan secara kebiasaannya pengarang mengajak kita untuk menatijahkan apa yang kita fikirkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Okey, kejap. Kami tak faham macam mana tu. Begini, tuan. Sebagai contoh, bila kita melihat tumbuh-tumbuhan, pohon sebagai contoh, pohon yang dah mati, kemudian daripada pohon yang mati tadi, tuan-tuan, daripadanya tumbuh pohon yang baru, hasil daripada benih yang lama, daripada pohon yang lama. Bila kita lihat proses itu, ianya berbicara kepada kita tentang penciptaan semula. Bagaimana pohon itu diciptakan dan bangun semula, sedangkan daripada pohon yang lama yang telah pun mati. Bila kita lihat ini, tuan-tuan, sebenarnya ianya juga boleh merujuk kepada bagaimana kita diciptakan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup, nanti kita mati, dan kemudian kita akan dibangkitkan semula. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merujuk kepada apa yang kita lihat, tuan-tuan. Kita cuba untuk mengaitkan dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita merenung satu makhluk. Okey. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Ma bainan nafkhataini 40." Tidaklah di antara dua tiupan sangkakala 40. Maknanya sangkakala itu, tuan-tuan, ianya berlaku sebanyak 2 kali.
Firman Allah Subhanahu wa taala petikan daripada surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan tentang perihal tiupan sangkakala, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Surah Az-Zumar ayat 68. Dan ditiup sangkakala, maka matilah mereka yang berada di langit dan juga di bumi, melainkan mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup padanya sangkakala berikutnya, maka tidak semena-mena mereka bangun menanti, yakni untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyatakan tentang dua tiupan sangkakala. Dalam hadis tadi Rasulullah menyatakan sangkakala pertama, sangkakala yang kedua, jarak yang memisahkan di antara kedua-duanya 40. 40 apa tu? Tuan-tuan, persoalan ini juga pernah diajukan kepada Abu Hurairah. 40 yawman, 40 syahran, 40 sanatan. Jawab Abu Hurairah, abaitu, aku pun dah kesamaran mengenainya. Yang diingati oleh Abu Hurairah hanya 40 sahaja. Dia pun dah lupa 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun. Ringkasnya, sangkakala pertama, sangkakala kedua, jarak yang memisahkan di antara kedua-duanya 40. Tuan-tuan, hadis ni biasa kita dengar. Ada orang datang cerita, katanya 40 itu adalah 40 tahun. Sangkakala pertama, kemudian 40 tahun, barulah sangkakala yang kedua berlaku. Tuan, Abu Hurairah pun kesamaran mengenainya. Tiba-tiba tuan datang selepas 1400 tahun, tuan boleh yakin ianya adalah 40 tahun. Macam mana cerita? Jadi kita tinggal poin itu, tuan-tuan. Kemudian apa yang berlaku? Ini fokus kita. Thumma yanzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutul baql wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa 'anbu dhanab wa minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamah. Kemudian Allah menurunkan air daripada langit. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Maka tumbuh semula seperti mana tumbuhnya pokok bawang. Saya, tuan-tuan, ibu-ibu, kita akan bangun semula. Selepas Allah menurunkan air daripada langit, kita bangun semula seperti mana tumbuhnya pokok bawang. Dan tidaklah daripada manusia itu melainkan pasti binasa, melainkan ajbuz zanab, dan daripadanya akan diciptakan semula ciptaan pada hari kiamat. Saya yakin saat kita melihat hadis ini terdapat beberapa persoalan. Kejap, soalan kami yang pertama, kemudian Allah menurunkan air daripada langit. Kata tadi bila dunia ini telah binasa, habis semua binasa, kemudian langit ni datang mana pula? Haji, Allah pernah mencipta langit, dan sekiranya Allah mengembalikan semula ciptaan tersebut, ada masalah? Tak ada masalah, tuan-tuan. Allah pernah cipta, kemudian akan dibinasakan, kemudian akan dikembalikan ciptaan. Ada masalah ke tak? Tak ada masalah, tuan-tuan. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala petikan daripada surah Ibrahim juzuk 13. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Surah Ibrahim ayat 48 juzuk 13. Kita lihat, tuan-tuan, pada hari bumi ditukar, diganti. Bukan seperti mana bumi, yakni hari ini, begitu juga langit. Tuan-tuan, pada hari bumi, langit telah ditukar, bukan seperti mana bumi dan juga langit hari ini. Ya. Oh, maksudnya nanti bumi dan juga langit ini akan dikembalikan semula ciptaannya? Ya, tetapi bukanlah seperti mana bumi dan juga langit hari ini. Bukan seperti mana bumi dan juga langit hari ini, tuan-tuan. Manakala ayat ini wajib kita beriman, yang mana kelak bumi dan juga langit akan digantikan ciptaan, dikembalikan semula ciptaan, bukan macam hari ini. Rupanya wallahu ta'ala alam. Okey. Kemudian Allah menurunkan air daripada langit.
maka tumbuh semula seperti mana tumbuhnya pokok bawang. Saya, tuan-tuan, ibu-ibu, kita bangun semula seperti mana pokok bawang. Kenapa bawang, tuan-tuan? Bawang sejenis tumbuhan yang dapat hidup, yang boleh hidup. Sekiranya, tuan-tuan, walaupun biji bawang kita letak atas tanah, dia boleh hidup, tuan-tuan. Contoh, haji pergi menunaikan umrah, makcik pergi tunaikan umrah, tinggal bawang dalam peti ais. Balik umrah lepas 2 minggu, apa jadi dengan bawang tadi? Bunga, tuan-tuan. Siap keluar bunga. Jadi itu hanya sekadar perumpamaan. Kita akan tumbuh semula nanti seperti mana tumbuhnya pokok bawang. Dan tidaklah daripada manusia itu melainkan pasti binasa. Bila berlakunya tiupan sangkakala yang pertama, tuan-tuan, hancur berkecai. Hancur tu badan kita, tuan-tuan, lumat. Melainkan ajbuz zanab. Allah mengaitkan tentang sejenis makhluk yang tidak akan binasa. Apa tu? Ajbuz zanab. Ajbuz zanab tu apa? Ajbuz zanab adalah sebahagian kecil daripada tulang ekor. Okey, kita pegang tulang kita di belakang, tuan-tuan. Tulang belakang kita, penghujungnya tulang ekor yang berbentuk V. Terdapat sebahagian daripada tulang ekor itu disebut dengan ajbuz zanab, yang mana tulang ini tidak akan binasa. Dia kecil je, tuan-tuan, kecil. Namanya ajbuz zanab. Dia tidak akan binasa. Dan daripada tulang itu kita akan dibangkitkan semula pada hari kiamat. Oh, maksudnya ajbuz zanab itu ia seperti mana benih yang akan menumbuhkan semula kita nanti. Ya, kita tertanam dalam tanah, kita dibinasakan nanti. Jasad kita habis semua, tuan-tuan. Ajbuz zanab itu tidak akan terusik. Kejap. Walaupun dengan proses pembakaran mayat yang dilakukan oleh sebilangan agama yang lain, walaupun dengan proses pembakaran, ianya tidak akan binasa. Tuan-tuan, mengikut agama Hindu, ajbuz zanab dalam agama kita, manakala di sisi mereka tulang itu disebut dengan tulang sari rika datu. Biar betul, tuan-tuan boleh search, tuan-tuan. Sebab ini juga saranan kita daripada awal, kita mesti berfikir. Jangan tuan-tuan terima bulat-bulat apa yang saya cakap, tuan-tuan. Tuan-tuan kena fikir, tuan-tuan kena search, type tulang sari rika datu. Ini di sisi penganut agama Hindu. Di sisi kita ajbuz zanab, manakala terdapat kepercayaan yang berbeza. Di sisi kita, tulang itu adalah tulang yang akan membangkitkan kelak manusia. Ianya adalah benih yang akan membangkitkan semula manusia. Kenapa? Kejap-kejap, kami nak tanya, kenapa di sisi mereka pun ada berbicara tentang tulang sari rika datu? Sebab mereka ada kepercayaan di situ, tuan-tuan. Mereka ada kepercayaan merujuk kepada tulang tersebut, yang mana tulang itu adalah tulang yang tidak binasa. Tuan melihat masa yang semakin mencemburu kita, tuan-tuan. Tulang itu adalah tulang yang tidak binasa. Jadi di antara ritual yang dilakukan oleh mereka selepas proses pembakaran, apa mereka buat, tuan-tuan? Mereka akan mengesan tulang sari rika datu. Tuan-tuan, bukan terus mereka layarkan ataupun mereka biarkan debu itu berterbangan dengan tiupan angin di lautan ataupun di daratan, tuan-tuan. Tak. Terlebih dahulu mereka akan mengesan tulang tersebut. Kenapa? Sebab ada unsur kepercayaan merujuk kepada tulang sari rika datu. Tuan-tuan boleh search, tuan-tuan boleh baca tulang sari rika datu. Bukan saya buat cerita, tuan-tuan. Di sisi kita ajbuz zanab, yang mana dengan tulang itu kelak kita akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita kembali melihat tumbuhan hari ini. Tumbuhan yang tumbuh daripada benih, yang mana benih itu datang daripada pohon yang telah binasa. Pokok asalnya tak ada, tapi sekarang diganti dengan pokok yang lain daripada pokok yang telah binasa dahulu. Ada elok je tumbuh, elok je hidup. Tuan, kita pun nanti macam tu juga. Hari ini kita hidup, kelak kita akan disemadikan, kemudian kelak kita akan dibangkitkan semula dengan benih yang terdapat dalam tubuh badan kita. Benih itu ada pada kita sekarang, dan daripada itu
kelak kita akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, melihat masa yang semakin mencemburu kita, dan insya-Allah kita akan sambung bicara kita pada pertemuan akan datang. Melihat masa yang semakin mencemburu kita di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita, iaitu yang pertama, semestinya kita beriman berpaksikan kepada ilmu, bukan iman kita dengan sebab mengikut orang lain. Yang kedua, semestinya kita berfikir setiap sesuatu yang didengari dan sesuatu yang sampai kepada kita, kerana ini adalah tuntutan di dalam beragama. Kita kena fikir, tuan-tuan, jangan kita terima bulat-bulat. Begitu juga apa yang saya cerita tuan-tuan malam ni, tuan-tuan kena fikir, tuan-tuan kena search. Jangan terima bulat-bulat apa yang saya cakap. Kenapa? Sebab kita ingin menggunakan fungsi akal kita supaya kita tidak mudah tertipu. Juga di antara faedah yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu prinsip iman kita, prinsip pegangan kita, iaitu kita berpegang bukan setiap sesuatu yang tidak pernah dilihat yang tidak ada. Bahkan di sana terdapat sesuatu yang tidak pernah dilihat ianya ada, terutamanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita melihat Allah, kita meyakini atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Saya mohon kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi, tuan-tuan, ibu-ibu. Saya memohon kemaafan atas ketelajuran budi bicara. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن